kepada pengurusi majlis, kepada rakan-rakan semua yang hadir, kepada aktivis-aktivis dari Kedah, dari Sungai Petani, salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya nampak semangat agak lemah sikit. Apa khabar semua? Boleh tak saya minta satu tepukan kepada kita semua? Satu tepukan yang gemuruh. Ada 3 sebab mengapa tuan-tuan dan puan-puan berikan tepukan ini. Sebab pertama, saya bertolak dari Kuantan Pahang sejak 7 pagi tadi, berjaya sampai ke sini dengan selamat. Boleh tepuklah kan? Sebab pertama. Sebab kedua, sebenarnya sejurus selepas saya sampai, kita nampak truk sudah sampai lebih awal. Kru-kru kita, sukarelawan-sukarelawan kita telah pun siapkan tempat ini dengan kemas. Kita tabit atas usaha kepada mereka. Satu tepukan yang sudah pastinya tepukan ketiga saya bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dengan begitu ramai sampai melimpah keluar, sampai kita ada rakan-rakan di tepi jalan, ada yang bawa motor sendiri, tapi jaga keselamatan ya, jaga keselamatan supaya tidak apa-apa yang tidak diingini berlaku. Satu tepukan yang lebih gemuruh kepada orang Sungai Petani. Dengan tepukan semua ni, saya juga lancarkan tabung. Tabung Ayo Malaysia, jadi kita jemput rakan-rakan sukarelawan kita bawa tabung. Kalau boleh sumbangkan, bukan sahaja duit, sumbangkan semangat juga. Kalau dompet tu terjatuh dalam tabung tak apa, nanti boleh kutip balik dekat kaunter kita dekat sini. Terima kasih saya ucapkan bagi pihak Ayo Malaysia. Saya juga merupakan salah seorang sukarelawan dan juga pengasas Ayo Malaysia. Nama saya Chen Chong, jauh dari Kuantan Pahang. Di sana pantai timur, sini pantai barat. Tapi datang juga hari ini untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan semua supaya dapat pertama ucapkan salam sejahtera. Kewe daja wansang hao dan wanakam. Yang lebih menarik, saya boleh juga ucapkan sawadikap sebab saya tak dapat ucapkan ni dekat Pahang. Sana warga Siam lebih kira kurang susah nak jumpa, tapi di sini sedap juga boleh sebut sawadikap. Sawadikap semua. Saya datang, saudara-saudari sekalian, untuk membawa mesej. Mesej apa? Mesej yang banyak sudah dihurai, sudah diteliti oleh penceramah-penceramah sebelum ini. Cuma berbezanya adalah saya ingin bawa berita yang lebih berkembang dan lebih terkini, iaitu nilai mata wang ringgit kita jatuh. Hari ini jatuh lagi. Telah pun mencecah US dollar RM4.60. Mengapa ringgit jatuh dan jatuh dan jatuh, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tanya orang cerdik seperti Tengku Zafro, dia akan kata, jangan bimbang. Ringgit jatuh ini biasa. Sebab nilai mata wang lain jatuh dengan lebih teruk. Nampak macam betul sebab dia Menteri Kewangan. Kita mudah ditipu oleh dia. Tapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, ringgit jatuh bukan fenomena pada hari ini. Ringgit telah pun jatuh sejak 20 tahun lepas. Jatuh, jatuh dan jatuh. Hari ini nilai ringgit kalau banding dengan US dollar telah pun jatuh sebanyak 30% sejak 20 tahun lepas. Banding dengan Singapore dollar jatuh 35%. Banding dengan Thai baht, sini dekat dengan Thailand, kita semua tahu naik atau jatuh? Jatuh. Nilai ringgit banding dengan Thai baht pun jatuh. Jadi Tengku Zafro dengan bijak pandainya cuba tutup kelemahan struktur ekonomi kita dengan kata, tidak apalah. Nilai ringgit jatuh kali ini biasa sebab nilai mata wang lain juga jatuh. Tapi apa yang Tengku Zafro tidak memaklumkan kepada kita adalah nilai ringgit mata wang kita telah pun jatuh sepanjang 20 tahun ini. Dia jatuh secara berperingkat, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sehingga hari ini, rakyat terpaksa menanggung kos sara hidup yang lebih tinggi. Dalam ceramah-ceramah sebelum ini, tadi kita ada engineer telah pun kongsikan gaji permulaan. Gaji permulaan dulu
Seperti zaman saya, kita mula dengan 2,000 lebih. Tak banyak beza dengan sekarang. Sekarang lebih teruk lah. Tapi tak banyak beza. 20 tahun lepas, kalau nak makan nasi campur, RM4 boleh dapat. Dan saya tahu Sungai Petani ini makanannya lebih murah sikit banding dengan tempat lain. Mungkin 20 tahun lepas, 3,5 boleh dapat. Betul atau tidak? Betul. Nak beli rumah 20 tahun lepas, RM100,000 lebih, dah boleh dapat rumah sebiji. Maka dengan gaji RM2,000 lebih, kita hidup dengan lebih selesa. Kita buat simpanan, berjimat cermat sikit, jurutera mampu memiliki rumah. Tapi apa yang berlaku pada hari ini? Hari ini, gaji jurutera ikut laporan Board of Engineer Malaysia, Lembaga Kejuruteraan Malaysia. Dia kata apa? Dia kata daripada 3 jurutera yang tamat pengajian, seorang gaji permulaan, dia dapat kerja pertama. Gaji dia kurang daripada RM2,000. Gaji permulaan jurutera. Terkejut aku. Sebab 20 tahun lepas, gaji permulaan saya RM2,500. Sekarang, satu daripada 3 jurutera, gajinya kurang daripada RM2,000. Jurutera pun teruk. Apatah lagi rakyat biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Lagilah teruk. Kalau kerja technician, kalau tak tamat pengajian, kalau kita terus kerja lepas sekolah menengah, gajinya lagi rendah. Yang ini Tengku Zafrul tak nampak, tuan-tuan puan-puan. Sebab Tengku Zafrul orang bangsawan. Dia dulu seorang banker. Bankernya duduk dekat mana? Banker duduk dekat Bankers Club. Ya, ada tempat yang selesa, ada aircon. Dia tak nampak rakyat ni susah. Dan bukan susah pada hari ini, tapi telah pun susah dan dengan kejatuhan nilai mata wang ringgit selama 20 tahun secara berperingkat. Jadi, kita bersaing dengan negara-negara yang lebih maju. Kita bangga bila berdepan dengan Thailand. Kita pergi ke Thailand untuk shopping, untuk membeli barang yang murah. Siapa lagi kata, ya, hari ini kita nak beli barang yang murah dekat Thailand? Makin kurang. Yang kedua, dia ingat kejatuhan nilai mata wang ringgit ini baik. Sebenarnya, Tengku Zafrul kata baik. Baik untuk siapa? Baik untuk para pengeksport. Pengeksport besar ni kawan baik dia lah. Tapi rakyat biasa terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Sekarang kalau nak makan, RM3.5 dapat tak? Dia angguk kata dapat. Dapatlah nasi lemak sebungkus. Mungkin dapatlah nasi bujang. Tapi kalau nak dapat nasi seperti dulu, nasi campur, 2 lauk, 3 lauk, maaf. Sekarang RM7, RM8. Dekat KL mungkin RM10. Jadi ini yang kita tanggung akibat pentadbiran dan urus tadbir yang teruk. Mengapa ianya berlaku? Sebab setahun demi setahun kita nampak corruption, kita nampak skandal, kita nampak banyak kebocoran, ketirisan yang berlaku. Tadi disebut, saya nak ucapkan tahniah sebab mungkin akan adakan satu lapangan terbang yang baru dekat Kedah. Setiap orang boleh beli jet swasta, boleh naik kapal terbang dengan selesa tiap hari. Tahniah, tak perlu jam lagi, boleh naik kapal terbang. Tapi lapangan terbang ni, kalau ikut kata-kata penceramah tadi, mungkin satu bayang-bayangan. Satu konsep. Jadi tanya lagi lah, bukan saja kita nampak ya jet swasta kita enjinnya hilang. Lalanya bila nak mendarat, lapangan terbang pun tak ada. Cakap omong-omong kosong saja. Ini yang kita dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan di sini, secara kebetulan dekat Kuantan pun dikatakan akan bina sebuah lapangan terbang. Saya tak tahu mengapa semua politikus ini suka buat lapangan terbang. Tapi saya tak nak hurai lanjut. Saya cuma nak maklumkan, bila tak ada idea yang cerdik, yang betul-betul pandai, maka dialah akan terus buat projek mega demi satu projek mega supaya dia mudah untuk menutup mata rakyat. Kalau nak songlap, ya 1 juta, baik aku songlap 1 bilion. Sebab bagi rakyat 1 bilion 1 juta, macam banyak ni, sama je. Baik songlap 1 bilion. Maka jadilah projek mega satu demi satu, ya, yang lebih besar dan makin besar
untuk supaya mereka boleh terus menguasai kedudukan politik mereka dan terus menguasai kedudukan ekonomi mereka. Sudahlah, tak perlu ya dia terus mengambil kesemuanya. Tinggallah sikit kepada rakyat. Tapi apa rakyat yang dapat? Rakyat dapat ya apa yang ditinggalkan sahaja. Kita nampak subsidi barangkali telah pun disalahgunakan. Hari ini kita menanggung bil subsidi yang tinggi, tapi rakyat masih rasa susah kan. Jadi balik kepada isu jurutera miskin. Saya nak kongsi di sini satu perkara yang mendukacitakan. Engineer dekat negara maju yang lain dianggap sebagai golongan profesional. Hidup dengan selesa. Di US, pernah saya jumpa dengan engineer, mereka hidup dengan selesa. Kerja 6 bulan boleh miliki kereta. Kerja 2-3 tahun boleh beli rumah. Walaupun harga rumah lebih tinggi dekat US, dekat Eropah. Mengapa? Sebab produktiviti kita tidak naik. Sebab menteri kita tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Terus mengejar projek-projek mega. Jadi, rakyat kena pandailah. Bila dengar projek mega ni, kena berwas-was. Nak buat lapangan terbang ke, nak buat bangunan lebih tinggi ke, nak buat rail yang lebih besar ke, kita semua kena. Rafizi jumpa banyak lubang yang bocor, yang tiris. Sebab pasti ada lubang akan bocor, kemudian disonglap oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Rakyat perlu bertindak, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat perlu bertindak sebab kita adalah majoriti. Yang curi duit, ambil duit kontrak, dalamnya yang bersengkongkoh, mereka adalah minoriti. Rakyat adalah majoriti. Tapi dia orang pandai. Bila dia ditangkap, bila dia dikesan, dia akan gunakan kad apa? Kad perkauman untuk memecah belahkan kita. Kalau kad perkauman tidak berhasil, dia akan gunakan kad agama yang sempit untuk memecah belahkan kita. Supaya aku mencurigai kamu, kamu mencurigai saya. Supaya rakyat ini tidak dapat bersatu. Saya rasa lepas 60 lebih tahun, rakyat Malaysia sudah cukup matang untuk mengenali apa yang betul dan apa yang salah. Mengenali apa yang patut dibuat, apa yang harus dilakukan daripada apa yang kita harus menangkis. Pada malam ini saya cukup gembira nampak kita rakyat berbilang kaum bersama dengan kita. Rakyatnya datang dari pelbagai latar belakang untuk supaya kita terus menggerakkan agenda rakyat ini dari bawah ke atas untuk membawa satu perubahan. Nak harapkan korporat-korporat besar yang dijaga oleh Tunku Zafrul untuk menjaga kebajikan kita. Jangan harap. Rakyat hanya boleh bergantung kepada diri sendiri untuk membawa satu perubahan. Dan bagi saya, kita pasti tidak dapat menewaskan mereka. Tak kira Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional dengan duit. Rakyat tidak dapat tewaskan mereka dengan duit. Apa yang kita boleh tewaskan mereka? Dengan undi, tuan-tuan dan puan-puan. Hanya dengan menggalakkan orang kita keluar mengundi, anak-anak muda kita keluar mengundi, wanita kita keluar mengundi, pekerja-pekerja biasa keluar mengundi, keluarga-keluarga biasa seperti kita keluar mengundi, barulah kita dapat tewaskan mereka dalam gelanggang pilihan raya. Boleh atau tidak? Boleh, saya nampak boleh tu panjang. Tak cukup semangat. Ya, saya tahu semua tunggu Rafizi. Ya, kami tanda untuk terus memanaskan gelanggang. Cuma pesanan saya sebagai anak muda yang tak begitu muda sebab telah pun melalui, saya nampak harapan anak muda sekarang makin, tuan-tuan puan-puan. Anak-anak kita sebenarnya dalam keadaan yang bahaya. Bahaya apa? Bahaya dalam kesusahan hidup. Bahaya sebab hidup susah, terpaksa kurangkan anak-anak kita. Perhatikan, ya, anak kita kurang kan banding dengan generasi lepas. Dulu susah, tapi boleh beranak 9 orang. Sekarang 3 anak susah. Bahaya kerana harapan anak-anak muda kita mungkin tidak tercapai sekiranya kerajaan terus lemah, terus kerap, terus rasuah, terus tidak menjaga keprihatinan dan juga kebajikan rakyat. Maka kita perlu memilih sebuah kerajaan yang bekerja, yang berkhidmat untuk rakyat
dan bukan untuk segelintir orang kecil, korporat besar, orang-orang bangsawan, tapi untuk pekerja demi rakyat. Jadi itulah mesej yang saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir. Kalau boleh, saya nak dengar ya tepukan sekali lagi boleh kepada penceramah berikutnya. Tepukan yang gemuruh dan